Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, Yayasan Kebajikan Negara YKN bersama Alliance Islamic Bank telah menaja sumbangan pakaian Hari Raya berjumlah RM27,000. Melalui sumbangan itu, seramai 130 kanak-kanak diberi peluang untuk memilih sendiri pakaian di Pasar Raya Maidin untuk menyambut perayaan Hari Raya yang akan tiba nanti. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program ini merupakan satu rangkaian kerjasama syarikat korporat melalui aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR dalam memberi perkhidmatan kebajikan sosial kepada kumpulan sasar. Saya menyeru kepada syarikat korporat, NGO atau individu untuk menyalurkan sumbangan terus kepada YKN untuk diagihkan secara sistematik terus kepada penerima. Bila saya madah sistematik, ianya dimasuk ke dalam akaun YKN dan YKN bekerjasama dengan rakan-rakan strategik yang lain. Kita ada PPD untuk bekerjasama dengan kita pejabat daerah juga untuk memberi nama-nama mereka yang berkelaikan untuk menerima sumbangan ini. Jadi, setiap sumbangan tunai akan diberikan resit pengecualian cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Kasih Ramadan YKN kerjasama Alliance Islamic Bank Berhad di Pasar Maidin Vista Tunku Kuching di sini pada Ahad. Bercakap dalam sidang media, beliau berkata program ini merangkumi 3 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, iaitu Dun Demak Laut, Dun Pantai Damai dan Dun Tanjung Datu. Ditanya adakah program ini diadakan di seluruh negara, beliau berkata ia memang dilaksanakan namun bukan di bawah kementeriannya. Ada, tapi bukan di bawah kita. Kita atas belas kasihan lah daripada Alliance Islamic Bank. Mereka nak buat di Kuching, mereka nak buat di kawasan chairman lah. Saya chairman YKN kebetulan, jadi pertama kali lah kita adakan di kawasan kita. Jadi I think bagi Alliance Islamic Bank bukan kali pertama bersama dengan YKN. Oleh kerana ini kali pertama saya menjadi chairman untuk YKN, maka sebab itulah saya hanya menyatakan ini kali pertama, but I'm sure they have done a lot. Sementara itu, Datuk Seri Nancy turut menyempurnakan majlis penyerahan bantuan melalui program Kasih Ramadan YKN kepada 50 orang murid golongan asnaf di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu pada Ahad. Para penerima terdiri daripada murid tahun 1 hingga tahun 6 di mana mereka menerima baucer pembelian baju raya bernilai RM150. Program ini merupakan aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR YKN bersama Alliance Islamic Bank Berhad dalam memberi perkhidmatan kebajikan sosial kepada kumpulan sasar. Ia turut diadakan di seluruh kawasan Parlimen Santubong dengan jumlah kesemua penerima bantuan sebanyak 150 orang. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy yang juga ahli Parlimen Santubong menyuruh kepada syarikat korporat, badan bukan kerajaan NGO serta individu agar menyalurkan sumbangan terus kepada YKN untuk diagihkan secara sistematik kepada penerima. Dalam program berasingan, Datuk Seri Nancy Shukri berkesempatan menyempurnakan program Bubur Lambuk dan Sumbangsih Ramadan Media Sarawak Liasin 2023 yang diadakan di sini pada Ahad. Program Bubur Lambuk dan Sumbangsih Ramadan Media Sarawak Liasin 2023 itu bertujuan membantu golongan memerlukan tanpa mengira kaum atau agama. Ketika berucap, Datuk Seri Nancy berkata program Anjuran Sarawak Press Photographer Association SPPA itu merupakan program yang mulia dalam membantu golongan yang memerlukan. Katanya SPPA terus komited dalam menyalurkan maklumat kepada orang ramai berkaitan perkembangan semasa sama ada di Sarawak maupun di Semenanjung Malaysia. Keperkembangan di Limbang, tahap kebersihan di Bazar Ramadan khususnya sekitar daerah Limbang harus sentiasa dititik beratkan bagi menjamin kesihatan peniaga dan pengunjung. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak
Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, Majlis Daerah Limbang MDL dan Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang perlu membuat pemeriksaan ke atas peniaga di bazar berkenaan dari masa ke semasa. Menurutnya, ia bagi mengelakkan timbulnya penyakit yang tidak diingini termasuk keracunan makanan dan cirit-berit. Kita berharap para peniaga dapat menyediakan makanan selain daripada sedap, nyaman, mesti selamat untuk dikonsum, untuk dimakan. Tapi kita alhamdulillah kata ni di Limbang ni memang jaranglah berlaku kes-kes cirit-berit macam ni. Ini bermakna bahawa masyarakat kita mengamalkan gaya hidup sihat. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perasmian Bazar Ramadan tahun 1444 Hijrah bersamaan 2023 Masihi, anjuran MDL di Limbang pada Sabtu. Pada majlis tersebut turut diadakan penyampaian sijil Home Based Food daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, penyampaian voucher daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, penyampaian sumbangan kepada asnaf daripada Tabung Baitul Mal Sarawak dan agihan bubur kacang daripada Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Daerah Limbang. Selanjutnya, golongan belia digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat bagi membentuk ciri-ciri kepimpinan yang berwibawa pada masa depan. Adun Batu Kitang Lo Keciang berkata, golongan belia boleh membantu membina tempat yang lebih baik untuk masyarakat awam dalam komuniti masing-masing. So he's also very capable, able to take care of himself and spending time to take care of the community. I would like to congratulate them. I would like to encourage more young people to come and join us. 我要鼓励更多的年轻人，有能力的年轻人，大家也不是说怎么有能力的哈，大家有这个心来贡献，大家有这个心来配合来。在群众服务的年轻人，请你们来参加我们这一个团队吧，我们来帮助更多的人，在我的 N13帮地上帮助更多的人。那今天呢，Jimmy 跟他的团队 ，Jimmy and his team have actually come over to the home office to find out what they need. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan penyerahan makanan dan keperluan harian lain kepada Home of Peace di sini pada Ahad. Lo turut memuji belia dari Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Seberkas dan Parti Komponen Gabungan Parti Sarawak GPS yang lain di Batu Kitang atas kerja amal yang dilaksanakan dan berharap aktiviti komuniti seumpamanya dapat terus diadakan pada masa depan. Paparan berikutnya, masyarakat India di Sarawak menaruh harapan agar suara mereka didengari di peringkat kerajaan persekutuan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Senator Saraswati Kandasamy berkata, mereka mempunyai permintaan termasuk dari segi ekonomi dan pendidikan. Menurutnya, dalam perspektif ekonomi, masyarakat India di sini telah membentuk koperasi untuk saling membantu dan membawa pertumbuhan ekonomi sesama diri. Okay, they feel that they are not getting enough of federal scholarship. They feel they are not getting enough of placement in the universities. They are hardly getting any federal scholarships, especially allocated for the Indians. It's not reaching the Sarawak Indians. So, and they also say that those who have served, most of them have come as serving the armed force or police, and they've married the locals here and they've settled. So they want their permit, penduduk tetap status of residentship to be expedited, the application be expedited because they've served the country, and these are some of the requests that they have put forward. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan program koperasi bersama komuniti India Sarawak di sini pada Ahad.
Saraswati menambah, program tersebut menjadi satu platform suai kenal antara masyarakat khususnya pihak koperasi dengan Kuskop. Beliau juga berharap agar koperasi Wawasan India Kuching Berhad Baharu yang merupakan koperasi masyarakat India pertama di Sarawak akan terus maju dan berdaya saing pada masa hadapan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan program kasih Ramadan Yayasan Kebajikan Negara dengan kerjasama Alliance Islamic Bank Berhad di Pasaraya Maidin Vista Tunku Kuching pada Ahad. #Mebafakta, salam KAS.